Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya-Allah pada hari ini Ustazah akan sambung pembelajaran kita bagi tajuk di bawah tata bahasa. Kita akan sambung kepada tajuk fi'lul amri. Sebelum ni kita telah belajar fi'lul madhi, fi'lul mudhari' dan Ustazah akan sambung fi'lul amri. Dan untuk pengetahuan kamu semua, tata bahasa ni perlu diterangkan. Jadi sebab tu Ustazah perlu merakam supaya penerangan Ustazah ini akan dapat membantu murid-murid semua untuk faham tentang konsep fi'lul amri. Okey, fi'lul amri ini ialah kata kerja untuk menunjukkan arahan. Arahan contohnya dalam kelas selalu Ustazah sebut ijlis. Duduklah. Ijlis tu maksudnya duduk. Jadi apabila ayat tersebut menunjukkan bentuk arahan, kita perlu menggunakan fi'lul amr ataupun fi'lul amri. Jadi bagaimana fi'lul amri ni boleh terbentuk? Kita lihat kepada tasrif fi'lul amri. Sebelum ni kamu telah belajar fi'lul madhi, tasrifnya fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna sampai habis. Kemudian fi'lul mudhari' yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, taf'ala, taf'alu, taf'alani, yaf'alna sampai habis. Bergantung kepada ad-dhamair. Ad-dhamair yang kamu semua dah belajar ada 14. Tapi merujuk kepada fi'lul amri, kita hanya menggunakan 6 ad-dhamair sahaja, iaitu anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Mungkin kamu akan tertanya-tanya, kenapa 6 ni sahaja ad-dhamair yang terlibat dalam fi'lul amri? Okey, kita lihat kepada maksud ad-dhamair itu sendiri. Ad-dhamair huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu maksud kata ganti nama yang tidak ada orang di hadapan kita. Yang Ustazah pernah terang sebelum ni. Maksudnya dia. Kita tak boleh menyuruh orang yang tidak ada di depan kita. Kita hanya boleh menyuruh ataupun memberi arahan kepada manusia ataupun golongan yang ada di hadapan kita sahaja. Jadi bila mana kata ganti nama yang hanya ada di depan mata kita, yang terlibat hanyalah 6 ni sahaja. Anta, kamu lelaki, kamu seorang lelaki. Antuma, kamu seorang perempuan. Kamu 2 orang lelaki. Antum, kamu ramai lelaki. Anti, kamu ramai. Kamu seorang perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna, kamu perempuan ramai. Okey. Melihat kepada tasrif pula. Okey, kita tengok tasrif. Tasrif ni bergantung kepada ad-dhamair. Untuk anta, if'al. Antuma, if'ala. Antum, if'alu. Anti, if'ali. Antuma, if'ala. Antunna, if'alna. Jadi, tasrif ni hanya bentuk sahaja ataupun corak bagaimana nak dibentuk kata kerja yang lain. Okey, jadi if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna ni tidak ada apa-apa maksud. Hanya bentuk yang kita akan guna untuk membentuk kata kerja yang lain. Jadi, sekarang ni Ustazah nak masuk kepada bagaimana kita nak membentuk kata kerja fi'il mudhari'. Okey, Ustazah ambil contoh kata kerja yang kamu telah belajar. Okey, zahaba. Semua masih ingat ke maksud zahaba? Jawab sendiri ya. Jawab kat diri sendiri. Okey, zahaba. Zahaba maksudnya pergi. Zahaba pergi untuk fi'il madhi. Yadhhabu pergi juga tapi untuk fi'il mudhari'. Okey. Untuk fi'il amr, kita nak membentuk fi'il amr ini, kita perlu ambil daripada kita kena pastikan dulu apa fi'il madhinya dan apa fi'il mudhari'nya. Jadi kalau dua-dua tu kita dah tahu, baru kita dapat membentuk fi'il amr. Okey, cara membentuknya yang pertama.
kita perlu ambil daripada 3 huruf asal. Zahaba ambil dulu 3 huruf zalhaba. Kemudian nak letak baris apa ni? Zalhaba ni. Jangan ambil baris sini, tapi ambil baris di sini. Ambil baris pada fi'il mudhari'. Ambil baris zal dan ha sahaja dulu. Okey, baris zal, ha. Ba tinggalkan dulu. Kemudian yang ketiga, fi'il amar ni tipsnya dia perlu ada alif di hadapan. Kalau nak kenal beza dengan fi'il yang lain, fi'il amar kena ada alif di hadapan. Dan alif itu tidak perlu ada hamzah. Tidak boleh ada hamzah. Kalau alif itu ada hamzah, maksudnya itu bukan fi'il amar. Okey. Okey. Seterusnya yang ketiga, letakkan huruf alif di hadapan. Alif letak di hadapan ya. Okey, alif letak di hadapan, lalu terbentuklah begini. Okey, kemudian yang keempat, bagaimana hendak meletakkan baris kepada alif ini? Kita perlu melihat kepada huruf yang ketiga. Wahai isnani salasa. Huruf yang ketiga ialah baris pada huruf ha. Apabila baris pada huruf yang ketiga ini terletaknya baris atas, maka alif adalah baris bawah. Begitu juga kalau huruf yang ketiga bagi perkataan lain, jika huruf yang ketiga ialah baris bawah, alifnya turut mengikut huruf yang ketiga iaitu baris bawah. Dan jika huruf yang ketiga berbaris depan, alif juga berbaris depan. Jadi kesimpulan daripada baris alif ini, jika huruf yang ketiga barisnya ialah baris atas ataupun baris bawah, maka alif adalah baris bawah. Dan jika huruf yang ketiga barisnya adalah baris depan, maka alif adalah baris depan. Okey. Setakat ini untuk kita faham bagaimana nak membentuk fi'il amar. Sekarang ni kita nak menggunakan bentuk fi'il amar ini ke dalam dhamair yang kita telah kita pelajari tadi. Okey. Ustazah letakkan begini ya. Okey, ini dhamair. Ini bentuknya if'al. Jadi daripada izhab yang kita dapat tadi, izhab tadi kita letakkan mengikut bentuk yang telah kita pelajari. If'al. Jadi izhab. If'ala, izhaba, if'alu, izhabu. If'ali, izhabi, if'ala, izhaba, if'alna, izhabna. Itu caranya untuk membentuk fi'il amar. Daripada bentuk asas ni, lalu ditukarkan menjadi bentuk kepada kata kerja yang kita nak tentukan. Jadi, Ustazah akan bagi contoh satu lagi. Mengambil kata kerja yang kamu telah pelajari. Contohnya, perkataan idrib. Idrib ini maksudnya pukullah. Okey. Idrib ni bila kita lihat kepada perkataan idrib, pada asalnya memang huruf yang ketiga ini tidak sama dengan bentuk if'al. Tetapi huruf yang untuk makluman kamu semua, huruf yang ketiga ini boleh berubah. Sama ada baris bawah, baris depan ataupun baris atas. Jadi itu tidak menjadi masalah. Kita hanya perlu mengikut bentuk ini sahaja. Jadi bagaimana kita nak melengkapkan kata kerja ni? Idrib, idriba, if'alu jadi idribu. Idhabi, if'ali jadi idribi, tambah ya di belakang kan. Idribi.
if'ala, idriba. Yang penting huruf yang ketiga tu kita kena ikut huruf asal dia. Kalau huruf yang ketiganya baris bawah, yang lain semua baris bawah. Kalau huruf yang ketiganya baris atas, semua baris atas. Kalau huruf yang ketiganya baris depan, yang lain pun baris depan. Okey, yang terakhir, idribna. Baik. Ustazah harap murid-murid semua faham. Okey, untuk sebagai kerjanya, Ustazah nak nilai sama ada murid-murid semua faham ke ataupun tidak faham. Ustazah nak bagi satu, Ustazah nak minta satu, Ustazah berikan satu kata kerja dan kamu lengkapkan. Okey. Kata kerja ini ialah jalasa. Jalasa duduk, yajlisu duduk, ijlis. Okey. Ustazah bagi kerja kepada kamu semua untuk melengkapkan kalimah ijlis. Kata kerja ijlis. Jadi, mudah sahaja tugasan yang Ustazah nak kamu lengkapkan. Untuk 5 tempat kosong lagi. Dan Ustazah mohon murid-murid semua, untuk yang ini, kamu semua salin semula di buku kerja. Dan untuk ini kamu lengkapkan. Bagi kelas UPM, Ustazah telah bagi nota ini. 5 UPM dan 5 UTM, Ustazah telah bagi nota ini beserta dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari'. Jadi Ustazah akan share dengan kamu semua nota-nota yang Ustazah ajarkan pada hari ini. Dan termasuklah kerja yang Ustazah nak kamu siapkan ini, Ustazah akan share dalam grup kelas nanti. Jadi Ustazah harap murid-murid semua dapat pelajari tentang fi'il amar yang Ustazah kongsikan pada hari ini. Jika tidak faham, insya-Allah jika selepas sekolah dibuka nanti, kita akan bincang semula tentang fi'il amar ini. Okay, itu sahaja daripada Ustazah. Sekian. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.